Hello, Hai hello, Mai. hello. Hai. Hello. Hello. Hai semua. Sekelakar. So, Dah semua tak nampak muka sekali aku lah. lagi Okay, nampak dalam projek seram budak kereta. Sekali lagi bersama dengan saya, Farah Tasha dan Hasbullah Arif. Hai. Iya, saya Esther. Tapi hari ni, malam ni kita tak ada Zaira sebab Zaira ada family matter. Tapi kita ada guest. Dan guest kita, Shiro. Hai lah. Hai, aku hai lah ni. Hai. Okay, sorry lah. My appearance kinda, yelah. Tadi ada sepupu datang. So, dia macam kelang kabut sikit. Okay, Biasa so, dah aku nampak kau kena rambut tu. My God, how dare you? Okay. Okay, so malam ni yang akan bercerita adalah Shiro saja. So, Tasha dengan Has hanya akan menjadi pendengar setia lah kan? Kita akan gitu. celah-celah lah sikit. Gitu. Okay. Okay, so Shiro boleh start? Okay. Kejap. Ada tajuk tak? Ada tajuk tak? Tajuk dia? Tajuk yang Giving proper character. dia. I'm really bad in giving title, but dia macam I give it the title is kisah kisah seram di asrama dirahsiakan. Okay. Trauma guys. So cerita je macam biasa. Kau tak perlu nak jadi kasih kat sini. Okay, tak adalah. Cerita dia. Okay, cerita dia berlaku pada tahun 2015. Masa tu aku Masih muda jugalah. Alhamdulillah masih muda. Ya. If we compare our umur dengan Hasbullah, insyaAllah masih lagi muda. 5 years ago aku dah CFS. Oh, tentu CFS eh? Masa tu form 4 around October to November, sebab masa tu kita orang prepare for the peperiksaan akhir tahun, which is kalau SGP dia don't call peperiksaan akhir tahun sebab diorang akan standardizekan soalan akhir tahun untuk semua SGP, so we call it as diagnostic. So zaman aku diagnostic lah. Time tu pun biasa kalau kita orang diagnostic dah akan sekalikan dengan form 1, form 2, form 3 punya peperiksaan akhir tahun. So basically kita orang semua tengah sibuk study for the examinations, macam end of semester punya examination. So biasalah time Faham. malam-malam, time hujung tahun kan biasa memang kalau ikut tradisi, memang time tu kes berkaitan dengan benda-benda ni makin banyak. So Oh ya, aku tak tahu. Aku sekolah harian. Betul. sebab bukan nak cakap, dia pressure tau kalau sekolah SBP MRSL sebab kita orang kena kerja SOP, kena kejar kena capai target kerajaan. So kind of stressful gila. Tapi aku tak study pun, so aku tak stress. Tu pun aku tak terlibat sangat dengan cerita. Cerita dia, okay, masa tu bilik aku terangkan keadaan bilik aku. Bilik aku dia ada 13 orang, 4 orang form 5, 2 orang ialah form 4, iaitu aku dengan domet aku. Aku sebut nama ni ialah orang yang penting yang terlibat dalam cerita ni tau. Domet aku nama dia Adila. Bukan nama sebenar lah. Tersebut nama sebenar nama. Okay, sorry guys. Okay, seterusnya saya akan pakai nama samarannya. Okay, Okay. ada 3 orang, iaitu seorang dia tak terlibat, 2 orang nama dia okay, nama Bagi dia huruf depan je. nama dia nama dia N dengan F. NF. NF. Okay. Okay, yang domet aku nama dia A. Walaupun Okay. dah terlepas nama dia. Okay, korang jangan cari. ANF. Kita buat tak dengar. ANF. Tak pernah aku beat. Naf. Naf NF Lepas tu form 2 2 orang, form 1 2 orang. Jadi keseluruhan ialah 13 orang. Okay. Kisah dia start masa tu aku terangkan F ni dia orang yang macam mana. Dia ni seorang yang dia budak Taranum tau.
Dia memang bab agama. Family background dia pun memang jenis taranum, tilawah Quran. Mak dia jenis yang join competition. Memang kuat agama lah dalam cerita. Dan dia pun sebenarnya ada sense tau. Sixth sense. Oh. So, Aku pada membantu. satu hari ni, F, dia tidur tak asar. Aku selaku orang selalu balik lambat ke asrama, ke Aspuri. So aku biasa balik pukul 6.30. Aku kan macam bad girl sikit kan. Macam suka mandi lambat-lambat kan. Dan time tu pun memang aku period. So aku memang bagilah laluan dekat orang yang solat boleh mandi dulu. Oh, faham. Peliknya, Betul-betul. F, dia daripada asar tu tidur sampai maghrib dia tak bangun-bangun ni. Macam kita orang kejut dia macam, bangun tau. Farah, kau period ke sial? Kau sebut nama dia. Kau dah sebut nama dia. Faradi. F, kau bangunlah. Bangunlah. Weh. Semua orang dah kelang kabut tau. Tapi cek denyutan nadi dia punya pulse still ada tau. Tapi dia tak boleh bangun. Dan kalau tengok dia punya mata, kelopak mata dia macam gerak-gerak tau. Dia try nak buka mata tapi tak dapat. Kita orang dah cuak dah. Kita orang ambil Quran yang dalam beberapa orang yang boleh solat, macam badan dakwah dan rohani datang, dia bawa Quran, dia bacakan dekat budak tu, dia bacakan. Lepas tu kita orang call bapak dia sebab bapak dia kan orang yang agak berpengetahuan juga kan. Bapak dia tapi sebelum bapak dia datang, on the way datang tu, kita orang yang period ni try lah nak menyumbang untuk menyumbangkan part dalam masalah ni. Maksudnya kita cuba nak meringankan, try lah nak pasang speaker tau. Tahu tak speaker bluetooth yang this bluetooth device have been connected successfully kan? Tahu je aku siapa punya. Okay, kita orang try lah nak pasang ayat Quran pakai bluetooth wire speaker tu. Dekat luar bilik, dengar tau ayat Quran je. Tapi bila masuk bilik aku, terus tak dengar apa-apa. Oh, wow. Macam Alahai. Weh, dah kenapa shoot weh? Kau tak cas bateri ke weh? Weh, sumpah aku cas weh, aku baru cas tadi. Kenapa kat luar dengar, kat dalam dengar? Weh, guys, lepas tu kita orang macam, okay, kita tak dapat menyumbang apa-apa kan. Atau aku dah start cuak kan. Sebab, yelah, adik dem aku kena kan. Lepas tu, bila bapak dia datang, bapak dia masa mula datang bilik aku, dia tak masuk terus tau. Dia macam baca something kat depan bilik aku. Alah. Dia baca something, lepas tu dia masuk, dia tolong anak dia lah. Tolong anak dia kuatkan, macam bagi anak dia kembali ke alam nyata. Lama jugalah, memang aku tengok pun macam sumpah, macam bergelut juga bapak dia, berurat kepala bapak dia nak try lepaskan benda tu dari anak dia. Dan sebelum tu juga, bila dia masuk bilik tu, dia bukan approach anak dia tau. Dia terus pergi ke satu penjuru kat bilik aku, dia baca something. Dia macam baca something, lepas tu dia baru pergi approach anak dia. Bila dia approach anak dia dan dia berjaya leraikan anak dia daripada benda tu, dia cakap kat kita orang, kalau masuk bilik ni, kena bagi salam tau. 7 kali bagi salam, lepas tu ludah kat belah kiri ke kanan, tak ingat lah sumpah sebab dah lama kan. Bukan ludah betul lah, bukan ludah yang tu. Dia macam tu kan. Dia macam hatu je lah. Hatu. Tak payah bunyi pun sebenarnya. Okay, bunyi tak perlu Lepas tu dia cakap bilik ni memang ada masalah sikit. Memang tak berapa kuat lah compare dengan bilik lain. So macam kita orang pun, sebenarnya aku pun dah start cuak lah masa tu. Sebab sebenarnya aku pun mengaku juga sejak peristiwa ni lah dia macam satu titik pertolakan yang aku jadi berani. Dia bukan berani, jadi lebih macam tak takut sangat dengan benda ni. Sebab dulu aku penakut juga lah. Aku cuak gila weh. Aku dah muka biru. Oh, dia ni terbalik. Syirah terbalik daripada Abah. Abah betul. dulu berani, sekarang penakut. Sumpah macam bila macam tengok adik dem aku dah kena macam tu kan. Aku kan period time tu. Orang period tak payah pergi surau. Dia terus pergi ke kelas. Macam lepak lah kat kelas dengan orang period lain kan.
Tapi masa tu aku dah macam termenung kat kelas kan. Macam ada seorang kawan aku ni macam tengok, kenapa kau ni? Weh. Sebab aku dah boleh relate satu peristiwa yang berlaku mas dekat-dekat dengan waktu tu juga. Sebab kebelakangan aku asyik mimpi ngeri tau. Oh. Dan one of the mimpi tu, aku mimpi aku jumpa perempuan kebaya merah dalam bilik aku. Sambil pegang Alahai. baby. Tu aku macam, weh, Alahai. aku takut weh. Sebab bilik aku ni macam pelik weh. So aku macam, weh tadi aku pun ceritalah kat kawan aku apa jadi kat bilik aku tu. Lepas tu, weh Syiro okey je, tak apa okey. Time dia cakap okey tu, tiba-tiba ada orang macam bising-bising tau dari surau. Weh, kumpul kat surau. Budak period semua kumpul kat surau. Kenapa? Ada 4 orang pengsan. Allah. Macam, weh siapa? Macam siapa tu? Aku dah cuak dah kan. Kau tahu tak, aku datang surau siapa yang pengsan? A dengan N. Lepas tu 2 orang lagi yang tukang baca ayat Quran dekat dia. Petang tadi. A N. Oh, A okay. ialah roommate Yang aku. budak-budak form 3 kan? Budak-budak form 3 kan? Budak form 3 yang kena dulu tu F dia dah balik dah. Yang N tu dengan N tu pun domain dia junior aku dekat bilik. A tu domain aku, dia sama umur aku. A is that one, N yang okay. Lepas tu aku dah macam muka gila, muka biru gila weh sumpah. Macam dah muka pucat gila kan. Lepas tu ustaz macam, siapa budak bilik dia ni? Sebab time tu form 5 tak ada. Form 5 pergi macam bengkel ke apa kan. Jadi akulah kena take over bilik tu. Lepas tu aku macam, ustaz, saya bilik orang ustaz. Dan saya cakap, 3 orang dalam bilik saya dah kena ustaz. Macam sumpah aku nak nangis masa tu weh. Aku macam tengok kawan aku yang semua tak sedarkan diri. Aku macam, weh, aku nanti kena ke lepas ni? Aku takut. Itu ustaz macam dia macam cakap tak apa. Macam ustaz pun macam Syirah. fikir kan. Syirah, apa kata kau tundukkan mata kau sikit? Aku tak nampak mata kau. Kau ni kata aku. Lepas tu aku macam sumpah lah aku dah macam weh macam mana ni. Aku dah okay, kalau aku cakap aku seorang yang nampak je tenang, tapi bila dah situasi tu dah di luar kawalan, aku akan automatik aku panik. Lepas tu aku terus, lepas tu PKM time tu pengenalan ketua murid kan. Sebab batch kita orang dah take over form 5. Macam hebat kan. Sebab diorang kan nak SPM, jadi kita orang naik tenure lah. Batch kita naik tenure. Lepas tu aku dengan PKM dengan seorang budak captain hoki. Sebab warden tu kan cikgu hoki juga. Kita orang pergi Aspura, masuk Aspura. Jumpa warden Aspura kat situ, nak tanya nak buat apa ni. Sebab dah teruk sangat kan. Sebab tak pernah kena macam ni. Sumpah tak pernah kena macam ni kan. Kita orang masuklah Aspura. Time tu aku memang takut gila babeng lah. Sumpah lah. Takut gila. Lepas tu kita orang masuklah kat, sebab pintu lama je masuk Aspura tapi tak masuk pun sebab bilik warden tu dia pintu dia dekat luar. Maksud tak masuk pun pekarangan Aspura tu. Jadi dia dekat luar. Bayangkan bilik Aspura tu dia dekat bilik warden tu dia dekat Aspura. Dekat belakang Aspura, kat belakang tu ada kelapa sawit dengan ampayan. So basically agak terpencil lah juga kawasan tu. Bila masuk memang still lah ada rasa takut kan. Lepas tu bila masuk dekat bilik warden tu adalah warden Cikgu E lah aku namakan dia, Cikgu E. Tiba kan ada seorang macam budak penyebuk dalam tu. Tak tahulah kenapa dia suka duduk sangat bilik tu kan. Dan cikgu tu pun pasrah je lah budak penyebuk tu ada kat situ kan. Budak penyebuk tu nama dia S. Budak penyebuk tu umur dia form 2. Dia macam tak tahulah, dia macam pernah tak ada adik annoying yang macam suka tanya macam-macam. Macam tu lah perangai dia. Lepas tu aku cakap lah, cikgu saya punya bilik dah kena macam-macam, saya tak tahu nak buat apa. Saya memang macam tu semua kan. Macam memang muka dah cuak gila kan. Lepas tu cikgu aku try bawa topik lain lah. Dia cakap, oh lalit lah. Dia cuba tukar topik lah. Tapi aku tak sedar pun dia tengah tukar topik. Dia cakap, weh Syairah, kamu bila nak berlakon lagi ya? Cikgu hari tu tengok kamu berlakon okey je. Lepas tu macam, tak adalah cikgu, saya tak nak jadi cast lah cikgu.
Ya, ironi sekarang aku jadi kas. Yes. Berapa sem dah? 3 sem Sebab saya tak suka vocal training cikgu. Saya sumpah saya tak nak. Lepas tu cikgu pun macam dia macam tukar topik lah. Lepas tu dia kan dia kapten hoki kan. Dia cakap lah nak latihan bila. Lepas tu bila situasi tengah diorang sembang tu, budak penyebok ni dia cakap lah, siapa budak pakai baju putih main kat ampayan? So kita orang diam. Allah. Macam tapi sebab dah Allah. macam cikgu tu bawa mood macam mana, dia bawa mood yang macam dia tukarkan, dia macam aku kan tengah takut kan. Lepas tu dia tukar topik, aku terus jadi macam tak takut sangat tau. Aku terus rasa macam macam relief lah. Macam panik aku dah tak ada lah kan. Lepas tu bila dia macam dah rasa situasi tu dah tenang, lepas tu dia baru cakap kat aku kan. Dia cakap kat kita orang semua termasuk dengan budak penyebok S tu kan. Sebenarnya kan, masa kamu semua datang sini tadi, kamu datangkan 4 orang. Termasuk budak penyebok tu lah. Tapi cikgu rasa Alah. bukan nak cakap apa tau. Cikgu walaupun nampak je cikgu macam ni, tapi cikgu pernah belajar ilmu ni sampai dia level 1 je lah. Level tu cikgu tak sanggup sebab cikgu dah start nampak macam-macam. Tapi sumpah cikgu rasa ada 5 orang. Dan Alah. Dia rasa mungkin dia nampak. dia rasa. Dan sebenarnya orang yang main kat ampayan tu bukan orang. Maksudnya orang yang main dekat ampayan tu ialah orang kelima yang cikgu nampak tadi. Lepas tu cikgu cakap lah dekat aku kan, nampak tak apa cikgu cuba sampaikan? Kamu tadi datang sini takut-takut kan? Sebab kamu takut lah orang kelima tu datang dekat awak. Allah. Sekarang awak dah tak takut kan? Jadi cikgu rasa 4 orang je. Sekarang cikgu nak cakap dia cakap lah kat aku, kamu jangan takut, kita kena ingat ni makhluk Allah juga. Maksudnya kita makhluk Allah, dia makhluk Allah, jadi kita sama je. Lepas tu cakap lah sekarang, tak apa cikgu, tak apa sekarang cikgu, saya dah okey dah. Sekarang kita nak buat apa ni cikgu? Lepas tu, boleh tak malam ni kita buka je semua lampu, kita tak payah tu buat light off. Okay, cikgu benarkan. Cikgu benarkan sebab cikgu faham benda ni akan lagi teruk kalau ada orang takut gelap. Dan jangan bagi benda ni tersebar dekat satu Aspuri. Sebab yelah, takut orang lemah semangat ni, diorang lagi suka. Lepas tu cikgu cakap tu je lah, dia pesan aku, jangan beritahu siapa. Maksudnya jangan hebahkan. Kedua, malam ni buka semua lampu. Biar semua orang tidur buka lampu kan. Lantak lah, aku tak boleh tidur, mampus lah kan. Lepas tu aku balik, aku dah tengok kan bilik aku dah macam dah tak ada orang nak, bukanlah aku lah paling, sebab aku kena take over form 5 kan, form 5 nak SPM. So aku tak nak susahkan orang. Jadi aku macam pandailah adik dom aku yang tinggal kan. Iaitu budak form 2, budak form 1 dengan berapa seorang form 3 pun seorang pun kena baca Yasin dekat surau sebab nak dekat orang-orang yang pensel tu. Jadi kat bilik aku cuma ada berapa orang, dah 5 orang je. Lepas tu aku macam balik kan, diorang macam tengok aku, kak, kita nak buat apa ni kak? Tak apa, aku still takut, sumpah aku takut. Tapi aku macam bila dengar cikgu aku cakap macam benda yang agak bersemangat, aku rasa macam okay, aku percaya aku boleh buat kan. Aku sampai bila aku nak takut kan. Okay, ada tak benda yang orang tinggalkan untuk kita? Dengan cerita Kak F, dia ada tinggalkan belerang dengan garam dekat lokal dia. Macam fikir balik, memang dia dah prepare. Sebenarnya F tu memang dah prepare benda tu dari awal. Sebab dia dah tahu dekat bilik tu memang ada something kan. Lepas tu okay, bawa keluar benda tu. Kebetulan F tu tak kunci lokal. Kita orang pun sumpah lah. Tapi tak kita cakap tu, dia macam satu tip lah. Mak aku bagi, sebab bukan mak aku bagi, dia macam ni. Benda tu sebenarnya Karin tau. Tahu tak Karin? Tahu. Hantu semua ni sebenarnya Karin. Itu kalau contoh kau nak kau nampak orang tu dah mati tapi kau nampak dia lagi.
Itu sebenarnya bukan jin, itu Corin. Hmm. Itu sejenis jin yang menyerupai manusia. Dia memang akan ikut segala karakteristik manusia. Contoh kalau Corin aku pun boleh cakap Jepun macam aku. Serius. Dia akan ikut lorak cara dia bercakap. Tu pasal kau tak akan pernah nampak Pontianak kita ni dekat negara luar. Sebab itu bukan dia punya region dia. So, mak aku punya tips, dia agak silly tau tapi berkesan lah juga. Kita tak nak benda tu dengan cakap kita tau. We talk in English. Okay. English lah macam cakap what we should tu cakap we speak English we don't want that thing to hear us kan, macam to listen to us that we are agami, cakap lah macam benda ni kita cakap pasal dia. So kita nak buat apa? Tumbuk belerang kan. Aku tumbuk lah belerang. Kebetulan adik dom aku sumpah baik gila time tu. Dia aku kan duduk tengah dom kan. Diorang keliling lah aku. Aku tumbuk lah pakai mangkuk kan. Dengan pembaris plastik yang 15 cm tu kan. Tumbuk kan. Oh. Bagi hancur macam kerak tu kan. Lepas tu Badar pun time tu pun dia bagak late jugalah. Sebab Badar pun macam dah tahu macam okey situasi ni kita tak boleh main. Badar memang dah suruh kita orang kumpul air satu bali sebab dia nak pagar. Bukanlah pagar pun. Dia at least benda tu boleh menampung. This not actual pagar yang macam budak Darusshifaq buat kan. Tapi at least dapatlah mengurangkan kadar dia dinding tu pecah. Sebab sekarang dinding tu dah broken. Setiap kali periksa memang dinding tu akan broken. Dinding daripada benda tu lah. So benda tu yang kita buat walaupun a little effort tapi dia still boleh tolong lah. At least kita cuba kan. Yelah nak belajar Darusshifaq bukan senang kot. Sebab kata cikgu aku dia belajar level 2 dia tak sanggup dah. Dia dah nampak macam-macam. Lepas tu time tu aku tumbuk tu tiba kawan aku datang. Kawan aku yang bodoh-bodoh lah datang. Weh cikgu panggil kau suruh kau buat majalah sekolah. Aku macam aku tengah berperang dengan benda yang tak ada weh. Aku tengah nak kau tahu tak aku macam nak pirek tau sekarang. Aku nak pirek subjek macam tu lah. Aku tengah semangat macam tu tau. Tiba ada orang suruh aku buat majalah sekolah. Aku macam nama dia F juga. Aku panggil dia Pecah. Pecah, weh, tak kelak, weh, Pecah tu. Kau tahu kan bilik aku macam mana? Bilik aku ni lain pada yang lain. Kau ni, boleh tak cikgu faham? Tapi cikgu tengah panggil kau tu, cikgu dah menjerit dah nama kau. Syira, panggil kau! Macam sekolah! Lepas tu macam apalah. Atau aku bagi mangkuk dengan pembaris 15 cm tu, weh, kau ganti tempat aku. Dia pun tak faham lah. Dia pun tumbuk kan benda tu. Tapi dia tak faham. Tapi dia buat apa yang aku suruh kan. Okay. Jangan lupa jumpa cikgu Lepas tu, bila buatlah majalah sekolah malam tu. Lepas tu cikgu cakap lah. Cikgu redaksi aku pun warden juga. Warden Aspuri. Bila aku cerita benda tu kat dia, dia cakap lah. Itulah, kenapa tak? Dia macam menyalahkan lah. Sebab time tu budak Cak Lempung tengah try nak naik tau. Diorang banyaklah buat latihan. So dia macam menyalahkan lah budak Cak Lempung ni sebab dia tak kunci balik Cak Lempung tu. Sebab sepatutnya benda tu kena kunci. Tapi sebenarnya dia ada pelbagai faktor tau. Dia bukan sebab Cak Lempung je. Dia sebenarnya kombinasi sebab pada masa tu like minggu lepas diorang tengok Conjuring ramai-ramai waktu malam. Hey, wanna play hide and clap? Waktu ramai dia penakut. Dekat bilik rehat. Idol. Itu dia macam bijak lah sikit kan. Macam rasa bijak lah siapa yang tengok. Dah tahu penakut pergi tengok malam-malam pula tu. Yelah, aku mengakulah. Aku ada juga dalam kalangan penonton Conjuring tu. Tapi aku jenis yang aku penakut. Jadi aku penakut sangat. Jadi aku tidur je kat dalam bilik rehat tu. Jadi aku tak tahulah aku takut. Aku tak takut lah basically. Sebab aku tak tengok. Dan faktor kedua, yang mungkin faktor utama, bukan faktor kedua, ni faktor ketiga. Yang pertama Cak Lempung.
kedua Conjuring. Yang ketiga, faktor utama cerita ni sebab kat belakang bilik aku tu sebenarnya ada sungai. Ya kejap mak. Mhm. Ah, ada sungai tau. Kat sungai tu ada orang mati lemas dan tak Serius? dijumpai lagi. Serius? Ya kejap mak. Kejap. Ya mak kejap. Kakak ada ni. Korang tak boleh edit ke? Apa kejap Kita orang sikit ni mak? masukkan je ni. Okay, punca last ni lah tu sebab ada orang mati lemas kat sungai tu dan tak dijumpai lagi. Rupanya kenapa adik dem aku tak boleh bangun sebab pagi tu Ustaz, sebab dia sixth sense kan, Ustaz bawa dia pergi dekat sungai tu, suruh contact dengan benda tu. Sebab dia benar lah, dia dah banyak kali dengar ada orang cakap minta tolong. Jadi adalah orang pergi bawakan budak tu pergi sungai tu nak communicate dengan benda tu, tapi tak dapat. Last bila dia balik sekolah, tiba dia rasa macam petang tu dia berat. Dia dah cakap dah dengan kawan dia, aku rasa aku macam dah kena ni, kalau apa-apa dah jadi kat aku bagi nombor telefon bapak aku tau. So dan begitulah kisah dia. Dia macam ni, dia ada berharian juga. Dia first F balik rumah, second A pula balik rumah sebab benda tu punya pasal. Last sekali N pula balik rumah hari ketiga. Maksudnya ramailah daripada bilik aku yang balik sebab benda tu. Yelah. So daripada aku takut, last sekali aku fed up. Fed up takut. Dia macam dari aku takut gila, dari aku fed up gila lah sebab aku kerja balik lah, sampai N tu dah kena pula, N dah balik. Mana ni N? Oh dia dah balik, tadi dia tak boleh bangun waktu asar. Sama tak? Macam tu lah. Macam sumpah. Sejak tu aku dah immune tau. Dia macam sebab kata cikgu aku lah, benda tu makhluk Allah juga. Jadi kalau nak takut macam mana pun, kita jangan lupa ada lagi kuasa yang lagi tinggi daripada dia. Itu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan pernah rasa benda tu, jangan pernah rasa takut kat benda tu mengatasi rasa takut kita kat Allah. Okay, sekian saja cerita saya pada hari ini. So episod kali ni pun kita ada tazkirah Tazkirah tengah malam. Tazkirah ya. Sebelum ni tazkirah apa ya? Tazkirah abang lah punya tazkirah. Kira apa? Kena tengok pada episod tu. Macam baru habis Cendol render. Selati tu. Cendol Selati. Tapi okey, tadi kan ada yang ayah dia kata kan, yang baca salam dengan ludah tu kan. Macam ludah-ludah tu. Yang tu aku pernah dengar tak? Yang macam Tak pernah dengar. diorang tak boleh ikut kalau kita masuk ke rumah, langkah kaki baca salam dan langkah kaki kanan. Mereka tak boleh ikut. Mereka akan kena stay kat luar je, tak boleh masuk. And macam ludah tu sebab diorang kata kalau ludah tu is because nanti diorang akan anggap yang ludah tu kita punya, so diorang akan follow ludah tu. So diorang tak ikut kita. Akhirnya sejak daripada aku dah form 4 2015 sampai 2020, 5 tahun baru aku tahu function ludah tu sebenarnya apa. Itulah baru Aku fikir aku first dengar sebab waktu aku kena tindih dekat PJ, APJ. My mum lah ask me to do that. Tapi tak buat pun waktu tu. Tapi yang bagi salam tu memang I always do. Sebab diorang kata tu lah. Sebab ni sebenarnya dapat juga tips daripada tengok sini lah, podcasted punya. So ada stories dalam podcasted tu lah yang cerita kenapa kan. So macam it's a good thing lah when we inform people juga kan. Betul. So that orang boleh tahu. Okay, So, takut. sebenarnya kan in the first place kita dah tahu tau cerita ni. Tapi dengar it for the second time, sebab hari tu mungkin Syirah main cerita je kan, macam kalau cerita. Dia cerita kali ni macam lagi detail dan kita macam dapat bayang tau keadaan-keadaan tu dengan lebih jelas tau. Betul? Lagi into the... lagi pun aku dah scripted cerita tu.
Oh my Yeah, god. it Dia ada doesn't script guys. Dia ada script. script No, script tak. script Aku tu tak risau, kisah. aku takut benda tu jungle tau sebab dia terlalu banyak sangat detail. Faham sebab macam abang punya cerita yang untuk episod 2 lah. Episod 2 kan is very very like Macam-macam kalau kejadian first terjadi. first cerita tu banyak kejadian. Bila susun balik ada 7. Macam tu lah. EP Itulah 2 pentingnya ialah kita EP kena prepare for presentation. Yes. Tapi kadang-kadang menggoreng masih lagi tetap pilihan semua orang je. Tak, Saya dia suka menggoreng. tapi cakap lah kalau menggoreng is another level of kepuasan. Yes. So episod kita malam ni juga memberikan tips kepada semua yang menengok ya, semua yang melihat video ini bahawasanya presentation tu ada skill dia. Tiba. Yeah. Di mana kita kena prepare script Foundation, Macam Shiro buat. budak-budak CFS yang belajar presentation skill, take note. Dan jangan lupa pakai spek. Nampak bijak. Pak bijak. Oh tapi kan cerita pasal bagi salam. Oh there's another story about it lah, about myself. Tapi cerita pendek gila. Nak cerita sini ke? Boleh? Okay, so waktu tu foundation CFSPJ, first year first sem. Kat waktu first sem kita ada anak kucing kat bilik. Tak ingat nama kucing tu lah, tapi dia multi-colour, dia 3 colour. Dekat. And depan bilik kita orang CFSPJ ada tandas tau. So hari terakhir kat PJ, everyone in my room dah balik. I was the last person. And then macam nak pergi bilik kawan, bilik kat atas. So macam sebelum balik nak pergi bilik diorang dulu. So dah kemar-kemar barang semua. Tiba-tiba anak kucing tu macam meow 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 meow. Macam apa hal, macam riuh sangat kan. So buka-buka pintu, dah bawa beg tau. Buka-buka pintu, dia lari pergi tandas. So ingatkan macam nak pergi tandas kat kucing ni. Tak berak ke apa ke kan, tak tahulah kan. Tapi macam bila dekat tandas tu dia berhenti. Dia tengok abah dia macam meow, macam panggil-panggil. Cepat keluar macam tu lah. Macam kau nak gimana, tak sabar-sabar kau ni. So what I did was, this is my habit sampai sekarang pun. Bila I'm the last person ataupun hari dah nak balik, memang akan tutup pintu. Lepas tu akan bagi salam tau kat pintu tu. Dekat bilik tu lah. So macam waktu tu tutup pintu, Assalamualaikum, macam tu kan. Pintu macam ni, nak tutup lah. Waalaikumsalam. Kok. After that memang berlari pergi bilik atas, pergi bilik kawan. Berlari, lepas tu kata dengan dia orang, weh korang, aku nak duduk sini malam ni, aku tak nak balik dulu. Oh my god. Sorry, lelaki Tapi sebab sebab suara perempuan. Macam mana suara dia? Dia merdu. Hero Dia jangan. merdu. Dia macam Suara kasih. dia just Waalaikumsalam. Faham tak? Waalaikumsalam. Dia just macam nak Ui, you buka aku. okay, balik. Dia macam kata, okay baliklah korang. Bye lah, bye. Balik. Lepas tu kita memang dipindahkan blok lah. Sebab lepas tu blok kita blok perempuan. UKC ke? Bukan. Dia ABC. Tersebut. ABC dengan KC. Bukan orang tahu pun. Tapi itulah. That was kalau bahagian salam punya experience. Sebab diorang penghuni bilik yang mana kita orang tak pernah sedar kewujudan orang selama ni. So I was, and waktu tu dah lah my friend lain pun tak tahu apa-apa tau. Because kita orang tak ada group bilik. So macam when I was leaving, I couldn't inform them anything. Tapi waktu tu kan dah nak pindah blok kan. So macam pada muka kat perempuan pasti gitu lah. Okay. So tu je lah kita malam ni. Kira jangan. So, adakah kita nak tutup? Tak ada, aku dah itu. The point is jangan jadi penakut je. Tak maksud dia kau tak salah dia penakut. Tapi kau jangan jadi penakut sangat. Orang kata jangan jadi penakut sangat, jangan jadi berani sangat. Tengah-tengah lah. Tengah-tengah. Zuhud. Faham. Okay guys, so tu je lah cerita kisah seram kita malam ni. So kita ada kisah seram asrama ... yang disampaikan oleh Shiro. Dan kita ada kisah seram ringkas dari Has tentang si dia bagi salam. Si dia bagi salam ya. Okay.
Itu je lah untuk malam ni. Jangan lupa saksikan kita orang episod akan datang. Yes. Okay, bye. Bye. Kita tutup recording Okay, tutup 1, recording, 2, 3. Hai, saya Farah Tasha. Terima kasih sebab sudi menonton projek Seram Budak Teater sampai habis. Dan jangan lupa untuk like, share, subscribe dan komen. Okay? Bye!